Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita bersama saya Naila Huda. Dalam keterucaan kita meraihkan bulan Ramadan untuk pergi ke bazar seperti biasa, menghidangkan juadah kepada ahli keluarga. Pada masa yang sama kita turut menyaksikan semakin banyak kes keracunan makanan dan isu-isu kebersihan makanan. Hari ini saja Astro Awani membawakan laporan penemuan segumpal rambut di dalam kuih limas yang dijual di sebuah bazar Ramadan di Teluk Intan. Seterusnya Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP mengeluarkan notis memerintah kehadiran ke mahkamah kepada 27 peniaga bazar Ramadan yang didapati tidak memenuhi pelbagai kriteria dari segi kebersihan, dan juga Perbadanan Putrajaya PPJ mengeluarkan notis amaran kepada sebuah gerai makanan di Bazar Ramadan Putrajaya di Presin 3 susulan isu kebersihan makanan juga. Jadi pada jam ini kita ingin menceritakan tentang isu kebersihan makanan, bagaimana agaknya tips-tips untuk menjaga kebersihan makanan, mengelakkan keracunan makanan ketika bulan puasa ini. Sudah bersedia bersama saya jam ini Nur Hafizah Muhammad Sobri, pakar dietetik medical Mythbuster Malaysia. Terima kasih kepada Hafizah sudi bersama saya dalam cerita jam ini. Kita lihat sudah menjadi satu kebiasaan isu kebersihan makanan, food poisoning, keracunan makanan ini setiap bulan puasa. Apa mungkin antara faktor-faktor kes ini meningkat ketika bulan puasa? Terlalu banyak sangat faktor, Naila. Antaranya adalah wujudnya peniaga-peniaga yang baru yang tak biasa untuk berniaga. So waktu bulan Ramadan ni pula adalah satu peluang untuk mereka nak mendapat extra income, maka yang tak pernah berniaga sebelum ini mengambil inisiatif untuk berniaga di bazar Ramadan supaya mendapat extra income. Namun disebabkan mereka tak ada pengalaman berniaga makanan sebelum ini, terdapat beberapa langkah yang mereka tak mengikuti ataupun mereka tak menjaga daripada segi kebersihan. Contohnya daripada segi kebersihan preparation makanan, daripada pengambilan suntikan typhoid, daripada kebersihan waktu menjual. Terlalu banyak sangat pinpoint ataupun poin-poin yang kita boleh mengenal pasti di mana kebersihan makanan boleh tercemar. So selain daripada itu juga adalah saya fahami ini adalah bazar Ramadan yang pertama setelah COVID-19, PKP tak ada, dah 2 tahun tak hadir kepada bazar, maka ramai juga yang tak terlalu melihat sangat mengenai isu kebersihan di setiap gerai. So jika dah nampak ada longgokan sampah dekat sebelah, lalat yang banyak ataupun banyak yang menggunakan tangan, tak menggunakan glove untuk ambil makanan-makanan ataupun menyediakan makanan. So ini sudah sepatutnya menjadi tanda warning sign kepada pembeli untuk tidak membeli dekat gerai. So kepada saya kedua-dua faktor, iaitu yang pertama daripada segi peniaga itu sendiri dan daripada kedua pembeli itu sendiri. Banyak lagi tips yang kita nak dapatkan daripada Hafizah, macam mana kita nak elakkan keracunan makanan, apa antara warning sign yang kita nak tengok dekat gerai-gerai yang jual makanan ini. Tapi pada masa yang sama, macam yang saya kata tadi, kita tengok dalam media banyak kes peniaga makanan dikenakan tindakan undang-undang. Jadi pengawal seliaan itu ada, quality control itu ada oleh pihak berkuasa, mereka menjalankan tugas mereka. Tetapi apabila kita lihat kes-kes tindakan undang-undang diambil terhadap peniaga makanan ini semakin meningkat, seolah-olah ada trend meningkat dalam laporan media. Adakah ini satu petanda yang baik menunjukkan pihak berkuasa ada melakukan tugas mereka mengawal kualiti kebersihan makanan, ataupun mungkin on the other side kita juga perlu tengok ini sebagai satu trend yang membahayakan lebih banyak kes isu kebersihan makanan pada masa yang sama? Seperti mana yang biasa kita tengok, selalunya ada two sides of the story. So pihak penguat kuasa akan ada lebih tinjauan jika report makin tinggi. Dan pada bazar Ramadan saya faham ada kawasan-kawasan yang memang ada tinjauan yang dengan kerap, itu memang sangat bagus. Tapi ada juga kawasan-kawasan yang tiada tinjauan ataupun hanya ada tinjauan apabila report telah dibuat. So kepada saya kedua-dua ini memainkan peranan, iaitu pihak penguat kuasa membuatkan penilaian secara mengejut, bukan secara berkala. Kalau tak, boleh agak bila pihak berkuasa akan datang, dan masa itulah mereka akan mengikuti segala langkah-langkah berjaka yang patutnya. Dan yang kedua, jika nampak ada yang merisikokan pembeli ataupun membahayakan pembeli daripada segi kualiti dan kebersihan makanan, pengguna sendiri boleh membuat laporan kepada pihak berkuasa untuk cek bazar tersebut. Bukan kita nak tutup periuk nasi, tetapi kita nak elak daripada mereka tutup periuk nasi sendiri. Bayangkan kalau kerap mendapat kes keracunan makanan daripada gerai tersebut, macam mana mereka nak berniaga. So harap-harap
Daripada segi kedua-dua pihak berkuasa dan juga pengguna itu sendiri, pihak berkuasa membuat tinjauan secara mengejut, bukan sahaja secara berkala tetapi juga daripada segi pembeli untuk membuat laporan jika mereka nampak ada praktis-praktis yang boleh membawa kepada keracunan makanan. Macam Hafizah kata tadi, ada warning signs yang kita boleh lihat di sesuatu premis atau di gerai makanan itu. Contohnya kalau ada banyak sampah, itu mungkin satu warning sign untuk kita elak daripada membeli daripada kedai itu. Tapi macam Hafizah kata juga, ramai yang teruja ini Bazar Ramadan pertama dalam 2 tahun sejak kita tak raikan dalam norma biasa. Ini merupakan norma baharu, tetapi dalam keterujaan itu mungkin ramai yang overlook, terlepas pandang warning sign ini. Kalau dah terbeli makanan tu, dah bawa balik, tetapi apa mungkin warning sign yang kita nak lihat dalam makanan itu? Mungkin ada bau atau ada rupa makanan yang perlu menjadi warning sign? Ya, of course. So, ikutkan daripada tips daripada Kementerian Kesihatan itu sendiri, kita mengambil 3 langkah sebelum mengambil apa-apa makanan. Yang pertama adalah lihat, adakah makanan tersebut masih lagi okey. Kalau makanan yang tak elok seperti yang makanan yang bersantan, dah nampak dah buih-buihnya. Yang kedua adalah daripada segi bau. Kalau rupa elok tapi bau tu tidak menyenangkan, kemungkinan besar ia sudah nak ke arah rosak dah. Dan yang ketiga adalah rasa. Jika kita lihat makanan tu okey, bau pun okey tapi rasa tu lain macam, seeloknya kita elakkan. Janganlah kita ambil risiko sebab kalau sakit waktu bulan puasa ini, tidak dapatlah kita nak membuat ibadah ni dengan lebih baik. So maka amalkan yang 3 langkah ini, iaitu lihat, bau dan rasa dahulu makanan sebelum terus nak makan. Dalam pandangan Hafizah sendiri, adakah masyarakat semakin peka? Bagaimana tahap kesedaran masyarakat terhadap isu kebersihan makanan itu? Kepada saya masih lagi bukan tahap yang kita nak. Masih lagi kepada tahap yang boleh membimbangkan tetapi dah makin meningkat. Walaupun kesedaran makin meningkat tapi bukan sampai ke tahap yang kita nak. Kalau tak, akan wujud lebih banyak penguatkuasaan dan akan menunjukkan lebih banyak laporan terhadap pihak berkuasa. Rakyat Malaysia mengambil kita panggil bukan tindakan tapi kita berdepan dengan keadaan bila kena baru akan buat laporan. Lebih kurang macam tu. Kalau nampak high risk, nampak macam tidak mengikuti, nampak memang dah kotor tapi tidak ambil apa-apa langkah berjaga ataupun tidak ambil langkah untuk melaporkan sebab tak kena pada diri sendiri lagi. Hanya bila dah kena, bila dah masuk hospital, bila dah menyebabkan kesihatan terganggu, baru ada laporan. So kita harap sebenarnya kita tak nak sampai ke tahap tu lagi. Kalau dah nampak ada warning sign, red sign semua, jika dah kita panggil dah bagi tahu kepada peniaga dan masih lagi tak mengambil langkah berjaga, buatlah laporan sebelum kena, macam tu. Mungkin ada segelintir masyarakat yang tidak mengambil serius isu ini sebab mereka tak tahu apa kesan-kesan serius isu keracunan makanan ini. Apa antara risiko apabila berlaku keracunan makanan? Okey, antara simptom-simptom keracunan makanan adalah cerit-berit. Cerit-berit lebih daripada 3 kali sehari, merasa sakit perut yang teramat dan juga muntah. So ini adalah antara 3 simptom biasa apabila seorang itu kena keracunan makanan, dan jika ada simptom-simptom ini memang sukar untuk melakukan ibadah puasa. Bagi yang dewasa, simptom-simptom ini boleh lagi diteruskan ataupun kita boleh teruskan kehidupan dengan biasa. Sakit, rehat, macam tu kita akan ambil langkah-langkah berjaga waktu dah kena keracunan makanan. Tetapi kalau keracunan makanan kena kepada kanak-kanak yang sedang berpuasa, mereka mendapat lebih teruk daripada dewasa. Mereka lebih senang untuk dehydrated, mereka lebih senang untuk kena demam, mereka lebih senang untuk menghilang zat-zat mikronutrien yang penting. So jika kita dah kena keracunan makan, boleh dikatakan hampir 5 kali ganda lebih teruk kepada kanak-kanak. So itu sebab jagalah kebersihan makanan. Bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi untuk ahli keluarga juga yang mengambil makanan yang sama. Macam Hafizah kata tadi, penting untuk kita jaga makanan bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk ahli keluarga. Dan tadi Hafizah juga dah kongsikan nasihat, beberapa tips macam mana untuk kita elakkan beli setengah makanan yang nampak tak berapa
segar, tapi bagaimana pula untuk kita memastikan makanan itu kekal segar? Mungkin ada antara pelanggan di bazar ini, mereka ada yang sanggup beratur jam 2 petang, 3 petang dah beratur dan makanan itu baru nak dihidangkan jam 7.30 petang nanti. Jadi agak lama tempoh masa nak tunggu tu. Macam mana nak pastikan makanan itu fresh apabila dihidangkan dan elakkan makanan itu rosak dan basi dan sebagainya? Betul tu Naila. Memang waktu kita membeli itu akan memainkan peranan yang penting sama ada makanan itu fresh waktu nak dimakan ke ataupun tidak. Kita akan ambil tips yang ni iaitu kalau lebih daripada 4 jam memang dah tinggi risiko dah ada bakteria. So jika sudah membeli makanan 4 jam lebih awal, seeloknya simpan dahulu dalam peti, bila nak makan baru keluar panaskan dan hidangkan. Tetapi jika kurang daripada 4 jam, mungkin 1 jam lagi dah beli, dah sampai dekat bazar, beli terus nak berbuka, yang itu tiada masalah. Tapi saya nak tekankan dekat sini, jika makanan tersebut telah dipegang dengan tangan, maknanya tangan yang tanpa glove, yang itu tidak digalakkan untuk simpan ataupun tidak digalakkan untuk lebih daripada 2 jam makan selepas membelinya. Sebab tangan itu sendiri mengandungi enzim yang boleh mempercepatkan proses basi tersebut. Akhir sekali, Hafizah, ini mungkin saya mengaku sendirilah jadi satu habit untuk saya sendiri, lauk perangat itu menjadi satu kebiasaan pada bulan puasa juga. Lauk yang kita makan masa buka puasa, perangatkan balik untuk sahur nanti dan mungkin diulang-ulang untuk beberapa hari. Tips untuk memastikan makanan itu fresh, terutamanya untuk lauk perangat ini, bahaya ke tak? Macam mana? Okey, memang saya pun membuat tu juga dekat rumah. Apa yang tak habis kita simpan untuk perangai pada esok hari. Tetapi kita boleh pastikan kebersihan makanan pada tahap yang terbaik. Yang pertama, kalau tak habis terus simpan. Jangan tunggu lepas habis tarawih baru nak simpan makanan tersebut. Tapi terus selepas berbuka, kalau tak habis makanan terus boleh simpan. Jangan tunggu. Yang kedua, kalau makanan-makanan yang mengandungi bahan-bahan yang cepat rosak seperti santan, susu dan sebagainya, disarankan untuk habiskan pada malam itu, jangan simpan untuk perangat pada keesokan hari, melainkan kalau kita sendiri yang sediakan. Tapi kalau beli daripada bazar ataupun daripada kedai, restoran dan sebagainya, seeloknya habis pada masa itu juga. Jika tidak mengandungi bahan-bahan yang seperti itu, nak simpan terus untuk perangat esok pagi, boleh. So itu yang saya carankan, kalau barang ataupun masakan yang dibeli daripada bazar, seeloknya habiskan pada masa itu juga, terutamanya kepada yang mengandungi bahan-bahan seperti susu dan juga santan. Yang kedua, kalau nak simpan, terus simpan selepas berbuka. Jangan tunggu selepas tarawih baru nak simpan. Okey, baik. Terima kasih. Itu tadi Nur Hafizah Muhammad Sobri, pakar dietetik dari Medical Mythbuster Malaysia. Sedikit sebanyak kongsikan tips dan nasihat bagaimana untuk menjaga kebersihan makanan ketika bulan Ramadan. Ada banyak lagi perkongsian dalam cerita jam ini, tapi kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini.